Pagi ini kita nak lihat ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maksudnya yang menguasai hari pemerintahan ataupun pemerintah kepada hari pembalasan. Allah beri penekanan pada kita yang dia berkuasa pada hari pembalasan nanti. Tapi kenapa Allah sebut dan hanya sebut dia berkuasa pada hari pembalasan saja? Kan, adakah Allah tidak berkuasa pada waktu ini? Kan, benda ni perlu dilihat sebab ada manusia beranggapan macam tu. Nanti dekat akhirat ialah sekarang ni kita buat sesuka hati kita. We do what we want to do. I live wherever, whatever that I want to live, kan? So dalam ayat pertama Allah telah pun mention tentang dunia. Kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin itu kan merujuk pada kehidupan sekarang, kehidupan dunia. Allah sudah pun sebut bahawa Allah adalah Rabb kepada alam ini. Dan itu sudah memadai, sudah memberi maksud Allah berkuasa penuh dalam alam ini. Jadi ayat Malik Yaumiddin adalah bentuk penekanan, penegasan kepada kekuasaan Allah pada hari kiamat. Ayat Malik Yaumiddin ni adalah bentuk penegasan. Kenapa perlu ditegaskan? Kenapa perlu diulang banyak kali Allah berkuasa, Allah berkuasa, Allah berkuasa? Tidak memadai ke hanya satu kali Allah sebut Rabbil Alamin? Sebab kan kalau kita tengok jujukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu kan masih dalam bentuk happy-happy, seronok-seronok, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah jaga hidup kita. Kan macam best, sweet-sweet je. Tiba-tiba ayat 3, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, Raja hari pembalasan. Kenapa perlu ditegaskan? Kan? Kerana tuan-puan, manusia ni, bila dia ada kuasa sikit, bila dia dah boleh memiliki, bila dia jadi raja, jadi presiden, jadi Perdana Menteri, dia mula susah diurus. Diorang hanya nampak yang diorang ada kuasa. Diorang sudah mula nampak yang diorang boleh buat apa yang diorang nak. Bukan kuasa penuh pun. Tapi pada manusia, bila dia nampak macam dia ada kuasa, dia sudah mula lupa. Dan ayat ni bagi tahu nanti korang langsung tak ada kuasa. Korang langsung tak boleh buat apa. Kerana pada waktu itu Allah lah yang merajai segalanya. Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Dan waktu itu tiada siapa pun yang memiliki sebarang bentuk kuasa. Dan ayat ini juga bawa kita supaya merenung dan nampak dengan jelas bahawa kita sebenarnya tiada sebarang kuasa. Dan pada waktu itu semua akan mengaku bahawa kuasa mutlak hanya pada Allah. Surah Infitar ayat 17 hingga 19 menyebut tentang benda ni. Dan penekanan hari kiamat ini adalah pada waktu itu semua makhluk akan tunduk dan akan sedar Allah memang berkuasa. Tiada kecuali.
Kalau dekat dunia sekarang, ada yang boleh buat pilihan nak kenal Allah atau tak. Dekat dunia sekarang ni, ada orang yang solat tapi tak kenal Tuhan pun. Hatta bila dibaca 3 ayat pertama ni, dia merasakan ini tak ada kaitan dengan Tuhan. Tak kenal pun. Tapi itu jam. Itu jam, tiada yang berkecuali. Tiada yang tak terima Allah sebagai Tuhan. Tiada yang tak terima Allah sebagai pemilik kepada alam. Tiada pilihan. Dan waktu itu memang jelas kekuasaan Allah sejelasnya. Tiada yang boleh menolak lagi. Sekarang ni orang masih boleh kata, alam ini dicipta dengan Big Bang. Semuanya berasaskan fakta sains. Alam ini adalah semula jadi. Tak ada pencipta. Semula jadi. Dia terjadi dengan sendiri. Manusia daripada beruk. Orang boleh sebut sekarang. Tapi itu jam tiada. Sikit pun tak ada. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak kita ni, ada benda yang kita perlu buat sikit, tanpa perlu banyak tenaga, dan kita boleh kekal buat benda tu. Apa dia? Bercakap. Bercakap. Kan? Buat bunyi, buat suara. Maliki yaumiddin, bila Allah jadi raja pada hari itu, dan Allah sememangnya raja, tak ada satu makhluk pun boleh bercakap. Jibril pun tak boleh bercakap. Tak ada satu makhluk pun boleh bercakap. Hatta Jibril pun tak boleh bercakap. Dekat mana tu? Allah bagi tahu. Dalam surah An-Naba. Nak tahu tentang Yaumiddin ni, bacalah juzuk 30 tu. Awal-awal tu cerita tentang akhirat, tentang kiamat, tentang mahsyar, tentang hari pembalasan. Surah An-Naba ayat 38. La yatakallamun, mereka langsung tidak boleh bercakap, illa man azina lahur rahman, kecuali siapa yang diizinkan baginya oleh Allah Ar-Rahman untuk bercakap. Menariknya Allah guna kalimah Ar-Rahman, tapi kita belajar Ar-Rahim untuk akhirat, Ustaz. Kenapa tidak illa man adina lahur rahim wa qala sawaba? Kenapa Ar-Rahman? Kerana untuk beri keizinan bercakap, hanya waktu tertentu yang Allah beri bercakap. Okey, engkau boleh cakap. Boleh bercakap. Stop, berhenti. Dan kita harap waktu kita berdiri di hadapan Allah, bukannya tangan mewakili kita untuk bercakap, bukannya kaki yang mewakili kita untuk jadi saksi. Kita harap-harap sangat macam tu. Tu Maliki Yaumiddin. Bercakap pun tak ada power, tuan-puan. Kalau sekarang ni, kita boleh je melawan. Isteri cakap sikit, suami melawan. Suami cakap sikit, isteri melawan. Mak bapak cakap sikit, anak melawan. Boleh je kita lawan. Tapi itu jam. So, Malik Yaumiddin, dia bawa impak berbeza bila kita fahami. Dan pada waktu itu,
Kan manusia ni waktu dekat dunia, dia rasa bukan sekadar dia boleh bercakap, bukan sekadar ada pilihan untuk pilih Tuhan itu dan Tuhan ini. Dia rasa Tuhan yang dia sembah itu boleh tolong dia orang. Kan tokong-tokong. Diorang pun ada sembahyang waktu duha diorang. Bakar solok. Kalau dulu letak oren betul. Sekarang ni dah pandai. Dia letak oren plastik. Ustaz saya cerita dulu, waktu diorang letak ayam goreng, ayam golek, dia pergi ambil, makan. Daripada membazir, baik ambil oren-oren tu. Waktu dia kecil-kecil tu, pergi ambil oren. Diorang rasa itulah yang boleh tolong. Diorang rasa itulah yang boleh bantu. Malah begitu yakin, confident. Sehingga ada perayaan-perayaan untuk Tuhan. Kabadi-kabadi, kan? Sangat yakin. Tapi pada hari pembalasan, itu semua tidak bermakna. Tak bermakna. Maka tuan-puan hiduplah. Hiduplah dengan cara dan etika seperti yang Tuhan sebenar minta. Jangan ada sangka-sangka, sangkaan-sangkaan. Inilah Tuhan minta. Tak, kena cari maklumat yang betul. Dapatkan maklumat yang pasti. Sebab kita takut apa yang kita sangka benda tu, apa yang kita sangka boleh bawa manfaat, kan ada pemuja-pemuja. Syekh Abdul Qadir Jailani misal kata, Nabi itu dan Nabi ini, guru-guru yang dianggap wali, akan membantu mereka. No. Malik Yaumiddin, Allah dah bagi tahu dia raja. Raja yang berkuasa menentukan siapa boleh bantu, bukan sangkaan-sangkaan manusia. Perkara ini perlu jelas. Kerana hari kiamat adalah satu elemen yang sangat penting dalam hidup. Cuba tengok turutan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lepas kasih sayang Allah, Allah sebut hari pembalasan. Dia macam Allah nak bagi tahu, untuk masuk syurga, juga perlu kepada rahmat dari Allah. Untuk masuk syurga, juga perlu rahmat dari Allah. Kita masuk syurga tu nanti kerana rahmat dari Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Banyak hadis tentang kiamat, ayat-ayat Quran tentang akhirat. Dan nanti towards kita belajar tentang Quran ini, kita akan lalui tentang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kemudian, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya padamu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami mohon pertolongan. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. So, ini ayat, bentuk ayat apa? Ayat penyata ke? Ayat seruan ke? Ayat soalan ke? Ayat apa?
Engkau sajalah yang kami sembah dan engkau sajalah yang kami mohon pertolongan. Ini kan bentuk janji. Siapa yang berjanji ni? Kita yang berjanji nak sembah Allah. Ayat ni bukan dalam bentuk, sembahlah Tuhan. Atau dalam bentuk apa? Tak, bukan dalam bentuk arahan. Sembahlah Tuhan. Atau dalam bentuk pertanyaan. Sudikah engkau menyembah Tuhan? Tapi dia janji kita, pledge. Aku janji. Hanya padamu kami sembah. Kenapa tiba-tiba kita pledge, kita membuat aku janji? Bila selalunya kita dengan rela hati nak buat aku janji ni? Bila? Selalunya waktu kita sedang mabuk cinta. Waktu kita sedang mabuk cinta. Kita sedang memburu. Kita sedang nak. Bila ada hajat. Kan? Abang sanggup yang lautan api abang sanggup renangi. Anak cebok, anak berak tak nak pula cebok. Kan? Saya janji. Menang saja, saya kotakan janji. Bila tu? Pilihan raya. Sebab dia nak bila ada hajat. Bila berjanji. Dan lagi satu, bila tawaran tu menarik. Bercinta dengan wanita yang ada prospek. Wanita yang ada kerjaya. Suatu yang menarik pada dia. Kita nak. Dan kita berjanji. Hanya engkau selamanya. 3 ayat pertama, Allah datangkan, Allah kenalkan diri dia. Dia jaga kita, kehidupan kita, sebelum ni, selama ini. Dia Maha Pengasih dan Penyayang sekarang, dan dia berkuasa pada masa akan datang. Itu prospek yang sangat bagus. Kalau profiling syarikat itu sangat bagus. Dia ada track record. Dia ada projek yang sedang ongoing dia buat dan projek tu besar, hebat. Dan dia ada projek-projek yang akan datang. MOU, janji-janji dia yang untuk dilaksanakan akan datang. So maksudnya syarikat tu ongoing, syarikat tu sedang sangat baik. Kan kalau kita cari anak menantu ke, bakal suami ke, latar belakang dia baik, sekarang dia kelihatannya sangat baik, kerja yang baik, dan peluang cerah masa akan datang untuk naik pangkat. Allah sedang tawarkan kita macam tu. Malik Yaumiddin, masa depan, dia berkuasa atas masa depan. So bila kita lihat prospek yang sangat baik, besar, bermanfaat ini, maka kita tanpa ragu-ragu, sukarela sebut, hanya padamu kami sembah. Sukarela. Kerana kita berhajat pada Allah. Kerana kita sayang dan suka pada Allah. Dan tuan-puan, sebelum ni kita lalui 3 ayat pertama tu, Allah gunakan kata nama. Dan kata nama sifatnya apa? Antara sifat kata nama ialah kekal,
Dan ia merujuk kepada kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya kekal, namanya kekal. Dia kekal dan tidak berubah. Iyaka adalah kata nama. Kata nama. Iyaka ni kata nama. Na'budu pula kata kerja. Kata kerja. 3 ayat pertama dipenuhi oleh kata nama tanpa kata kerja. Tapi bila masuk ayat yang keempat ni, dia sudah ada satu kata kerja. Na'budu, kami sembah. So, na'budu adalah perbuatan dan perbuatan terikat dengan masa. Sebelum, semasa dan selepas. Sesuatu yang terikat dengan masa akan musnah. Akan tamat, akan habis. Dia tidak kekal. Dan cuba tengok, iyaka kata nama kekal, na'budu kata kerja tak kekal. Iyaka ni hanya padamu. Mu ni siapa? Allah. Ini merujuk pada Allah. Na'budu, kami sembah, ini merujuk kepada manusia. Allah yang kekal, kita manusia tak kekal. Dan lebih menakjubkan ialah Allah letak dia, kalimah dia yang kekal, bergandingan dengan kita, hamba yang tak kekal. Letak sebelah-sebelah, tuan-tuan. Allah letak dia, tentang dia dan tentang kita dalam satu ayat, sebelah-sebelah, 2 kali berturut-turut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ni tentang Allah dan kita. Tentang Allah dan kita. Cuba tuan-puan describe maksud cinta yang bagaimana yang kita nak dari Allah. Kalau bukan nama kita dan Allah bergandingan sebelah menyebelah. Kan hujung-hujung tahun ni banyak jabatan yang sedang buat dinner, majlis makan malam untuk meraihkan sepanjang setahun staf dia bertungkus-lumus untuk memajukan jabatan. Dan lazimnya waktu dinner macam ni ketua pengarah akan berbesar hati jumpa setiap staf, ucap tahniah, terima kasih, pengarah bahagian, sampailah ke staf paling bawah. Dan bayangkan pada malam-malam semacam ini, malam-malam penghargaan ini, ketua pengarah jemput mana-mana staf, jom makan bersama dengan saya, duduk sebelah. Itu pun kita sudah rasa diiktiraf dan dihargai. Ini kan pula ayat ini menjadi ayat yang wajib untuk kita baca setiap hari kita sedang duduk sebelah menyebelah. Diletakkan bersama Allah dalam satu ayat, akrab, rapat. Tuan-puan nak cinta yang macam mana lagi? Dia sama macam kalimah tahlil yang kita ucapkan la ilaha illallah dan sambungannya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita letak sebelah menyebelah 2 ayat ni, la ilaha illallah, kalimah Allah dekat hujung. Ayat kedua, Muhammadur Rasulullah, kalimah Muhammad paling awal. Kalau letak sebaris, Allah dan Muhammad sebelah menyebelah, tuan-tuan.
sebelah menyebelah. Kita dulu waktu bercinta, kita nak nama pasangan kita tu kalau boleh letak sebelah. Kadang digabungkan. Nazri Ayuni, Nazyuni. Kan? Ayuni Izzati, Muhammad Nazri, Izzari. Kalau boleh digabung sebelah menyebelah kan sweet. Cuba tengok Allah letak nama dia dan nama Nabi SAW sebelah menyebelah. Dan sekarang Allah letak dia dan kita sebelah menyebelah. Dia dan hambanya sebelah menyebelah. Bukan sekali, tapi 2 kali dalam ayat yang sama. Sweetnya. Sweet. Oh. Kan ada orang nama Firdaus. Isteri ni nama Haun. Hauna. So digabung Fir'aun. Tak tu gurau-gurau. Tapi begitulah. Sweet sebelah menyebelah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah gabungkan nama di tengah-tengah tu. Dan bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini Allah jawab, ini antaraku dan hamba-Ku. Ini antaraku dan hamba-Ku, dan dia boleh dapat apa yang dia nak. Lepas kita baca ayat ni, Allah jawab, ini antaraku dan hamba-Ku, dan baginya apa yang dia nak. So, iyyaka na'budu. Dan perkataan abdun kita dah ulas panjang lebar dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Sama macam Rabbun. Setiap kali ada Rabbun, ada abdun, ada Rabbil Alamin, maka ada abdun di bawah. Pasangan yang begitu akrab dan rapat. Dan abdun ada 2 cabang. Satu cabang ibadah. Abdun, satu cabangnya ibadah. Satu lagi cabang hamba. Kita perlu buat dua-dua. Kita perlu buat dua-dua. Seorang hamba, dia perlu melakukan ibadah dan dia perlu jadi hamba sepenuh masa. Bila kita tak dapat makna sebenar abdun, maka aktiviti harian kita pecah 2. Satunya waktu kita buat ibadah dan satu lagi waktu kita berada di luar ibadah. So, kalau kita tak ada nilai abdun, kehambaan, apa yang kita buat dalam ibadah berbeza dengan apa yang kita buat di luar ibadah. Kita boleh rapatkan saf, luruskan saf sewaktu beribadah, tetapi kita gagal parking dengan baik di luar masjid. Selipar pun bertabur. Kesan menjadi hamba akan dibawa di luar ibadah. Dia bukan saja nak berniaga, tetapi pastikan perniagaannya itu benar-benar halal dan diterima. Boleh saja dia, solat, haji, tetapi dalam masa yang sama berniaga jual rokok. Kan? Kedai mana entah yang jual rokok. Sedangkan rokok tu bawa kepada kehancuran, kan? Dan tu baru contoh kecil.
Benar nak jadi hamba, jangan rosakkan orang lain. Bukan beralasan, saya jual je, diorang yang nak beli bukan salah saya. Itu nilai nak jadi hamba, bukan saja ibadah, bukan saja sediakan surau di premis penjagaan dia. Bukan saja nak staff dia pergi solat waktu masuk waktu. Tapi di luar solat, di luar daripada ibadah. Kalau dalam solat boleh jaga tutur kata, habis dia solat, dengan anak bini dimaki. Kalau dalam solat boleh tundukkan pandangan, kenapa di luar solat matanya liar? Kalau untuk solat boleh pula tepat waktu, kenapa di luar solat membuatkan orang ternanti dan tertunggu? Itu nilai hamba, nilai kehambaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tak nampak ke orang-orang yang mendustakan agama? Cuba tengok ayat 4, Yaumiddin. Sekarang Allah tanya, yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia dustakan agama. Apa dia kriteria yang mendustakan agama? Yad'ul yatim. Dia tak layan anak yatim. Dia tolak, dia herdik, dia halau anak yatim. Allah sedang bicara tentang agama. Agama ni tentang Tuhan, tentang Allah. Dan Allah tidak mention agama itu hanya tentang solat, zakat dan haji. Tetapi bagaimana layanan kita pada manusia lain, terutamanya anak yatim. Itu nilai hamba. Tapi kerana kita tak faham tentang nilai hamba, maka kita menanggap nak wudu hanya padamu kami sembah. Sembayang hanya pada Tuhan, puasa untuk Tuhan, zakat untuk Tuhan, haji untuk Tuhan. Tapi di luar kerangka yang 5 ini, bebas kita buat apa yang kita nak. Aku nak pakai apa yang aku suka. Aku nak bekerja sebagaimana yang aku nak. Aku nak bayar gaji ke, tak nak bayar gaji ke, aku bos, aku punya suka. Nak wudu adalah bersifat hamba. Menjadi hamba. Kerana kita bertuhan bukannya bermusim. Musim bola ni je lah. Maka orang ramai-ramai nak ambil tahu pasal bola. Semalam, Brazil kalah. Ada 2 negara yang mempertuhankan bola. Brazil dan Argentina. Brazil kalah, Argentina menang. Dua-dua negara ni mempertuhankan bola. Dan kita bertuhan bukannya bermusim. Sebab tu tuan-puan carilah teman dan rakan yang boleh tolong ingatkan. Saya bercakap bukan bermaksud saya ingat sentiasa yang saya ni hamba, tak. Isteri saya selalu ingatkan. Abang ni cakap dia pandai. Tu nanti dengan anak-anak. Kena dapatkan teman yang begitu. Sentiasa ingatkan yang kita ni hamba. Kita bukan siapa-siapa. Nak wudu, kita yang aku janji, aku ni hamba. Aku nak sembah engkau. Aku nak memperhambakan diri padamu. Engkau yang berkuasa, aku tak ada apa-apa. Dan ketika kita sedar yang kita ni, nilai kita ni hamba. Lalu kita ungkapkan, iyyaka na'bud.
Dan iyyaka na'bud ini, dia dalam bentuk, dalam bentuk inisiatif. Apa inisiatif? Apa maksud inisiatif? Belum disuruh dah buat. Proaktif, inisiatif. Belum disuruh dah buat. Sebelum disuruh dah buat. Contohnya macam ni. Kita balik kerja penat. Kan, kita balik kerja penat. Anak 3 orang. Anak 3 orang. So, bila balik kerja tu, yang bungsu, dia dah tunggu depan pintu. Daddy, dia peluk-peluk. Yang nombor 2 pula nampak kita pegang beg, dia tolong ambil beg, simpankan. Yang nombor 3 pula dah siap-siap hidangkan minuman. Tak lama lepas tu, orang rumah pula balik. Sama juga yang bungsu peluk dengan kasih sayang. Yang nombor 2 tolong bawa apa-apa yang dibawa. Yang nombor 3 dah siapkan air. Apa kita rasa pada anak-anak macam tu? Adakah kita rasa, sabar je lah? Tak, kita rasa sangat gembira, sangat bahagia. Sekarang ni tuan-puan, kalau kita baca ayat ini, surah selepas ini, pada ayat ke-21, Allah mengarahkan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan yang menciptakanmu. Kau boleh sembah Tuhan, tapi pastikan Tuhan itu yang menciptakanmu. Ayat 21 surah Baqarah. Allah beri arahan kepada seluruh manusia. Sembah Tuhan yang menciptakan. Bayangkan tuan-puan, kalau kita kira, ayat ni ayat yang ke-4, dan kita ada baki lagi 4, 5, 6, 7, ada baki 3 ayat, tambah 21. Kita mendahului arahan dari Allah. Sebelum Allah nyatakan sembah dia, kita sudah buat. Kita sudah berikrar. Kita sudah secara sukarela sebab kita kenal Allah. Kenapa anak-anak boleh buat macam tu pada mak bapak? Sebab anak-anak tu kenal pada mak bapak, anak tu sudah terkesan dengan cara didikan mak bapak. Anak-anak tu sayang mak bapak. Sebab tu dia boleh buat proaktif, inisiatif. Sifat proaktif ni adalah sifat orang beriman. Kalau dalam surah Baqarah, ayat tentang Nabi Ibrahim, Allah sebut, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim ibtila, ujian-ujian besar. Dan ujian-ujian besar ini kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana kami beri? Kami beri melalui kalimah. Lalu dia sempurnakan ujian itu dengan sempurna. Dia jalankan ujian tu dengan sempurna. Allah kata apa? Allah beri ujian kepada Nabi Ibrahim. Arahan tu datang dalam bentuk kalimah, perkataan. Not even ayat, kalimah. Macam mana nak faham tu? Begini, kita balik kerja, kita kata, hauslah. Kan kita sebut satu perkataan je, haus. Anak yang faham, dia akan buat apa? Dia pergi ambil air. Yang ada inisiatif bukan saja ambil air, dia gorengkan
Karipap. Bapak aku bukan hanya haus ni, dia penat. Mungkin dia lapar. Bancuh kopi ke, ambil air, dan karipap. Itu anak yang faham. Anak yang tak faham, dia boleh jawab, iyalah bah, haus lah bah. Abah belikan tea life. Apa kejadah anak macam tu? Bapak dia cakap haus. Dia boleh kata, ya betul lah bah, haus lah. Panas hari ni. Apa kata abah tolong buat kain? Wahai wang kau. So, kita orang beriman ni, kita perlu jadi proaktif. Proaktif, jangan sampai ada ayat Quran yang kita baca, lalu kita tak faham dan kita tak buat apa-apa. Sedangkan ada arahan dalam ayat tu. Jangan sampai disuruh. Itu pun tak buat. So, iyyaka na'bud ni, hari-hari tuan-puan, kita buat aku janji di hadapan Allah. Sewaktu momen kita bersama dengan Allah, dalam ruang waktu yang sangat sacred. Kan solat kan ruang waktu antara kita dan Allah. Hanya berdua, ruang yang sangat sacred, dan kita kata, aku hanya sembah engkau. Hanya padamu kami sembah. Hanya padamu kami sembah. Saya tak tahu perkataan ni kalau kita benar-benar lihat dalam-dalam tuan-puan. Nilainya out of this world. Yes, intimate. Kita berdua dengan Allah dan kita ucap, hanya padamu kami sembah. So kalau begitulah kita ulang hari-hari. Aku janji kita, aku nak sembah Tuhan, aku nak sembah Tuhan, aku nak sembah Tuhan. Tiba-tiba di luar sembahyang kita buat sesuatu yang berbeza. Secret dalam BM, sakral. Sakral tu macam dekat dengan sakaratul maut kan. Sakral. Suci. So, bila keluar dari solat dan kita buat benda berbeza, itu kan macam kita lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau sebut benda yang kau tak buat? Allah sangat murka macam tu kan. Dan bila kita belajar macam ni berulang kali supaya bertambah pemahaman, moga-moga doa kita agar apa yang kita ucap itu yang kita buat. Dan Allah dengan penuh kasih sayang. Selama ni kita ucap dan kita tak buat. Kan selama ni ada yang kita ucap dan kita tak buat. Tapi Allah dengan penuh kasih sayang masih beri kita peluang dan peluang dan peluang dan peluang. Sebelum ni kita tak ada rasa pun nak tahu, tapi hari ni kita tahu. Sebelum ni kita tak ada rasa nak belajar, tapi hari ni kita belajar dan kita mula tahu dan mula mengerti dan kita mula sedar. Oh begitu. Tengok Allah bagi kita peluang dan peluang dan peluang. Allah tak datangkan ilmu ni waktu kita umur 3 tahun. Allah tak datangkan ilmu ni waktu kita umur 15 tahun. Tapi waktu umur 40 Allah datangkan. Baru kita kenal. Dan baru kita sedar. Dan baru kita rasa, intimnya antara aku dan Tuhan. Dan aku rasa malu kalau aku tak buat apa yang aku dah sebut waktu-waktu intim bersama dengan Tuhan tu. Mana nak letak muka? Malu. Kan? Macam pengantin baru, bila dia kata, okeylah, apa yang ayang selalu buat, yang ayang janji tak nak buat dah depan abang. Atau apa yang abang selalu buat dan abang janji tak nak buat dah depan ayang. Abang selalu kentut bersepah.
Tiba-tiba tengah janji tu, dah lepas janji, dia kentut depan isteri dia. Tak malu ke macam tu? Malu. Kan dah ada momen yang intim macam tu, tiba-tiba kita langgar. Ah, iyyaka na'bud. Itu satu dimensi. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon bantuan. Nasta'in adalah kata akarnya aunun. Aunun ni bantuan. Give me a hand. Macam tu. Aunun. Give me a hand. So, kita minta Allah bantu ni. Mohon bantuan dalam bahasa Arab banyak. Nasrun, istighas. Ada lagi beberapa perkataan lain tentang bantuan dan pertolongan. Tapi nasta'in, dia bawa maksud yang begini. Katalah kita tengah, apa nama? Kita tengah gosok kain. Gosok kain. Tengah, apa nama? Setrika, iron baju. Tengah-tengah iron baju, kan? Tengah-tengah iron baju, tiba-tiba, sebab ialah suri rumah kan, telinga dia bergerak bersama dengan tangan. Kan? Bila dia tengah iron baju, dia dengar bunyi hujan rintik-rintik mula kena atap. Bunyi hujan tu rintik-rintik mula kena atap. Dia dah dengar dah. Lantas pendengaran itu akan trigger mulut dia. Nuha angkat kain. Dia tengah gosok baju ni. Adakah dia tak boleh angkat kain? Boleh. Tapi sebab dia tengah gosok baju. Nasta'in adalah bentuk macam tu. Dia tengah buat sesuatu dan dia perlu bantuan. So, itu bentuk nasta'in. Dia minta orang lain bantu. Berbeza dengan mak dia tengah tengok Korea, tak buat apa-apa tengok Korea. Tengok Korea tu pun buat juga sesuatu kan. Dengar hujan, Nuha angkat kain. Apa perasaan Nuha? Saya tengok Korea je. Kain pun tak nak angkat. Macam tu pula. So, nasta'in, Allah nak kita buat sesuatu dulu. Baru minta tolong. Buat dulu. Gerak dulu. Baru minta tolong. Bukan dalam bentuk kita tak buat apa-apa, hanya atas tikar sejadah, doa. Ya Allah, bagi aku kaya. Tapi pemalas. Nasta'in, dia ada tawakal tu. Mewakilkan. Minta bantuan. Nak beli rumah, kita kena berusaha. Pergi bank, pergi jumpa dengan pemaju, pergi jumpa dengan lawyer untuk sign SMP. Buat sesuatu. Bukan hanya duduk, ya Allah, aku nak beli rumah, nak beli rumah, nak beli rumah. Permohonan satu apa pun tak buat. Tu bukan nasta'in. Nasta'in, kita buat dalam masa yang sama mohon bantuan dari Allah. Mohon bantuan dari Allah. Kerana kehidupan dunia ni, kita kena bergerak. Kita kena buat sesuatu. Tunjuk inisiatif. Kan tadi kita dah berinisiatif. Wa iyyaka nasta'in. Okey. Itu dimensi pertama. Dimensi seterusnya, nasta'in ni, ada juga dalam agama kita, from time to time, Allah beri tanpa kita minta. Allah beri sesuatu tanpa kita minta. Bantuan-bantuan yang Allah beri itu tanpa diminta. Contoh begini. Maryam. Kenal tak Maryam? Maryam, mak Nabi Isa.
Waktu dia dalam mihrab, ketika Nabi Zakaria jumpa dengan Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria berjumpa dengan Maryam dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Ada dekat sisi Maryam buah-buah. Yang jaga Maryam Nabi Zakaria, dia yang tahu orang keluar masuk. Tapi satu kali tu dia masuk, dia dapati ada buah pula dekat sebelah Maryam. Dari mana Maryam dapat buah ni? Dari mana Maryam dapat buah ni? Maryam kata, qala anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Maryam kata ini semua Allah bagi. Maryam buat apa untuk dapat buah tu? Basically dia hanya duduk dalam mihrab. Dia bekerja ke ada kebun? Tak ada. Dapat buah. Tapi Maryam jadi abid, jadi hamba dekat mihrab. Dia berzikir ke, ingat Allah ke, solat ke, itu antara dia dan Allah. Dia jadi hamba. Dia kata apa? Huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Allah bagi. Tapi manusia yang sama, Maryam yang sama, ketika dia nak melahirkan Isa, Jibril suruh dia berpaut pada batang kurma dan goyang batang kurma. Tuan-puan, wanita yang nak bersalin disuruh goncang pokok. Disuruh goncang pokok. Itu kalau tak ada epidural tu. Sekarang ni kan epidural. Anestetik. Disuruh goncang pokok kurma. Untuk dapat makanan, Allah boleh bagi tanpa ada sebab. Tapi ini bersalin. Kenapa Allah tidak gunakan kuasa dia, baby dari dalam perut tu terbelah sendiri dan baby keluar, letak cantum balik. Nabi pernah lalui waktu hati dia dibedah oleh Jibril, dibasuh dengan air Zam-Zam. Tak perlu masuk hospital. Kenapa ada penglibatan usaha di situ? Sedangkan waktu dapat buah, tak ada. Siti Hajar cari air, usaha. Why? Sama macam Nabi waktu Isra' Mi'raj, pergi ke Masjidil Aqsa, Allah bekalkan burak. 2 tahun selepas tu Nabi hijrah. Allah tidak bekalkan burak, Nabi naik unta. Pergi Masjidil Aqsa 2 bulan perjalanan, naik burak sebahagian dari malam. Pergi ke Madinah, 2 minggu perjalanan, menginap dulu di Jabal Sur. Jabal Sur'in. Menginap 3 malam. Dikejar pula musuh. Kenapa Allah tak sediakan burak di pintu rumah Nabi untuk pergi ke Madinah? Allah boleh buat. Tapi kenapa? Kenapa tak begitu? Allah nak kita usaha, terutamanya bila ianya melibatkan orang lain. Nasta'in ni adalah yang melibatkan orang lain. Hubungan kita dan isteri. Dia tak akan jadi terus baik hanya dengan kita berdoa. Dia kena penuhkan setiap kantung cinta tu.
hubungan kita dan anak. Anak tak automatik faham agama bila ada hubungan dengan manusia. Kan Maryam tadi nak melahirkan manusia, tu kena ada usaha. Nabi nak berhijrah, hijrah ni peristiwa besar. Jadi contoh kepada ramai manusia yang lain. Isra Mi'raj, itu peribadi Nabi. Allah jemput Nabi, nak hiburkan Nabi. Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah pada Nabi. Itu individu. Tapi hijrah, Nabi jadi contoh besar kepada orang-orang yang tertindas. Kalau kamu tertindas, keluarlah dari situ. Jangan hanya bertahan di situ. Bukankah bumi Allah ni besar? Tu, bila dia jadi contoh pada orang lain, melibatkan orang lain, komunikasi dengan manusia, Allah nak tengok usahamu. Dan macam kita sekarang tuan-puan, interaksi kita sesama kita ni, betul Quran itu bahasa mukjizat. Sepatutnya mudah sangat untuk Allah letak ayat Quran ni pada hati-hati setiap manusia. Tapi Allah buat begitu ke? Tak. Dia melalui bonda kena buat kelas, kena buat poster, kena sebarkan. Kan penat lelah tu, penat lelah. Penat lelah. Wow. Begitu. Nasta'in. Dan bila melibatkan manusia, terutamanya, mohon bantuan pada Allah. Nasta'in wa iyyaka nasta'in. Sebab kita adalah makhluk sosial. Dan kita hidup bersama-sama. Makhluk sosial. So, hanya padamu kami sembah. Dan hanya padamu, ya Allah, kami mohon bantuan dan pertolongan. Bila kita kata memohon, minta bantu, minta tolong, ialah kita ni banyak yang kita nak. Kalau suruh list down, kertas A4 tu, tuliskan apa yang tuan-puan minta. Permintaan kita sangat banyak dan sangat rencam. Malah permintaan kita pula, kadang kita pun tak tahu mana satu yang lebih utama berbanding yang lain. Nak pergi umrah ke nak pergi hajjai? Kan? Mana satu yang lebih utama? Nak beli kereta ke atau nak beli rumah? Mana satu yang lebih utama? Nak handbag ke nak yang jam tangan? Mana satu? Thermomix ke ataupun Smeg? So, kita punya permohonan, permintaan ni banyak. Dan kita tak tahu mana yang paling utama, paling bagus untuk kita. Dan setiap manusia punya keinginan berbeza-beza. Keinginan kita berbeza-beza. Lalu dalam sekian banyak dan rencamnya keperluan, kehendak, keinginan manusia, siapa yang paling tahu apa yang kita perlu? Dalam banyaknya keinginan kita, siapa yang paling tahu apa yang kita perlu? Allah. Sebab kita dah kenal Allah, tahu dia, dia paling tahu pasal kita, dia Rabbul Alamin, Tuhan kehidupan kita, maka Allah yang sama ajar kita benda yang super duper important, benda yang paling utama, paling penting, top of the list, tak ada yang lain. Syurga pun nombor 3.
top of the list ialah ihdina. Pandu kami, tunjuk kami, beri kami hidayah. Itu top of the list. Kita minta Allah tolong, pandu, tunjuk. Itu paling top. Hidayah ni macam ni tuan-tuan. Macam mana nak contoh hidayah? Pagi tadi kita bangun. Sama ada bangun ke terkejut ke pukul 4.30, pukul 5. Apa perkara pertama yang kita buat? Perkara pertama bila kita bangun tu, tengok jam. 4.30. Awal lagi. Awal lagi. Lepas tu kita pun berpaling ke sebelah, sambung tidur. Kali kedua bangun, 7.30. Awal lagi dia kata. Katalah kita bangun, okey. Perkara pertama, doa. Ada orang tak berdoa pun. Bila bangun tu, terus pergi toilet. Capai towel, terus pergi toilet. Mandi-mandi, semua mandi. Dia siap-siap. Dia siap-siap nak sembahyang. Ada orang yang berinisiatif, dia dah sedia malam sebelum tidur, oh ini pakaian besok pagi, baju Melayunya, ini jubahnya, ini kain pelekatnya. Tak ada kain pelekat, dia pakai kain batik. Pakai jubah, bukan orang nampak kat dalam. Pakai kain batik. So, bila dah bangun tu, okey, hidup dia dah terarah sebab dia dah sediakan sebelum tu. Dia dah plan sebelum tu. Ada orang yang tak plan. Lalu dia blur. Nak pakai baju apa? Kat mana baju aku? Maka dia kelang kabut. Kat mana baju aku? Ada orang yang berdiri depan wardrobe setengah jam, sejam. Kan buka. Tak ada baju lah. Sedangkan dia sedang menghadap baju-baju yang banyak. Bayangkan kalau hidup kita sentiasa dipandu. Pakai baju ni. Terus dah ada. Kena buat ni. Kena buat tu. Lepas satu, buat satu ni. Pas satu, buat satu ni. Pas satu, buat satu ni. Sentiasa dipandu. Nak masak apa? Oh, Maggi. Nak sarapan apa? Oh, ini. Nak jamu apa? Oh, ini. Nanti makan tengah hari. Oh, siakap. Oh, makan malam. Oh, siakap yang ni dipanaskan, tambah lagi lauk sikit. Sentiasa ada idea. Kan senang. Berbanding, nak masak apa? Tak tahulah. Tanyalah suami, tanyalah anak-anak. Bila tanya anak-anak, ikut daddy lah. Hidup yang sentiasa dipandu, itu lebih bahagia. Itu lebih utama. Hidup yang sentiasa dipandu, dia tak banyak buang masa. Dia tak blur sejam. Apa aku nak buat lah? Apa nak buat lah? Dia tak tahu aku nak buat apa lah? Tu ihdina. Dia tak blur. Dia tak blank. Saya bagi contoh tadi, hidup kita sendiri. Nak pilih baju, nak pilih tudung, nak masak apa. Kalau kita pergi lebih besar, aku dah jadi ahli parlimen, apa aku kena buat lah? Ni KBS ni nak dibuat apa? Remaja-remaja kita ni. Jadi Menteri Keuangan. Ni duit negara ni nak salur macam, nak digodak macam mana ni? Dina, tunjuk kami. Kita mohon Allah bantu
Dan perkara yang kita perlu paling utama untuk dibantu ialah petunjuk. Kita habis 9.30 kan? Ada lagi masa kurang 15 minit. Petunjuk ni, dia ada 3. At least ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, kalau saya tanya bonda, dekat mana, apa nama? Kat mana toilet? Tanya bonda, pergi rumah bonda tanya, bonda nak pergi toilet lah kat mana? Cara pertama bonda boleh tunjuk, kat sana. Tu sana, ada belakang, dekat belakang sana. Dia tunjuk juga, tapi sangat umum, dekat belakang sana. Dekat belakang sana. Cara kedua, bonda toilet kat mana bonda ya? Ustaz pergi straight ni, kat belakang tu ada 3 bilik. Bilik paling kanan sekali. Itulah toilet. Kan, bilik paling kanan sekali. Itulah toilet. Kita pun pergi. Sebab dah ada panduan tadi tu. Yang pertama tadi, kat sana, sangat umum. Kedua tu, dia lebih terarah. Yang ketiga, bentuk yang ketiga, bila saya tanya bonda, karaoke kat mana bonda? Ustaz nak pergi karaoke ya? Okey, mari bonda tolong bawakan. So, dia bukan sahaja saya minta panduan, dipimpin pula ke situ. Ditunjuk sampai pintu masuk. Dan cuba kita tengok doa yang selalu dibaca awal sebelum kuliah. Doa itu adalah doa ahli syurga. Ketika mereka menjejakkan kaki masuk ke syurga. Kita kata apa? Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memandu kami sampai ke sini. Dan kami takkan sampai ke sini kecuali Allah pandu. Itu doa ahli syurga. Dia masuk dalam syurga kerana Allah bagi hidayah. Hadana lihada. Kerana Allah bagi kami hidayah sampai ke sini. Rupanya tuan-puan, Allah tawarkan pada kita bentuk hidayah bukan saja dalam bentuk bertulis Quran. Bukan saja bentuk bercakap dan berucap melalui sunnah Nabi SAW. Allah bagi kita hidayah daripada satu poin kehidupan kepada satu poin kehidupan, sampailah ke mahsyar, sampailah ke titian sirat, sampailah ke syurga. Sepanjang jalan. Hidayah tu yang kita nak. Kita nak Allah pandu kita sepanjang jalan. Kerana di atas sirat ini nanti, dia ada bahaya besar. Atas sirat tu. Kan kita minta pandu kami atas jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ada satu dia ada satu bahaya besar. Apa bahaya besarnya? Ni. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim.
bahaya yang sedang menunggu kita di atas jalan yang lurus ialah iblis yang duduk di situ. La'aqudanna lahum, I will surely sit in, wait for them on your straight path. Aku bersumpah, aku pasti, dan sesungguhnya aku pasti akan duduk di situ untuk menggelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Adakah tuan-puan rasa kita lalu jalan yang lurus ini dengan senang lenang? Tidak. Ada iblis yang sedang menanti di situ untuk sesatkan kita. So, perlu tak pada hidayah? Super important. So, setiap perkataan ni tuan-tuan, dia membawa nilai yang sangat-sangat penting untuk kita. Satu saya kata, syurga nombor 3. Untuk masuk syurga pun kita perlu hidayah. Perlu hidayah dari Allah. Dan hidayah tu nombor 1. So, pentingnya kita nak, ya Allah, tunjuklah aku, pandulah aku. Ihdina, ya Allah, ihdina. Pandulah kami, tunjuklah kami. Kerana ada orang, kenapa dia bukan dalam bentuk ihdini, tunjuklah aku. Kenapa tunjuk kami? Kenapa bukan tunjuklah aku? Antara alasannya ialah kita sama-sama minta orang beriman ni sama-sama ditunjuk. Kalau ada orang yang terlupa nak minta petunjuk, kita mendoakan yang lain. Itu antara alasannya. Yang kedua, kadang tuan-puan, pemahaman kita terhadap panduan dan petunjuk ni juga rencam. Kalau tadi saya tanya, Bonda macam mana nak pergi ke karaoke terdekat? Bonda boleh kata, okey, Ustaz, mari saya tunjukkan ke situ. Kak Intan pula bila ditanya, Bonda macam mana nak pergi karaoke terdekat? Bonda boleh je bawa masuk satu kereta. Tapi bila dah penuh kereta tu, orang lain pun nak ikut, Bonda bagi map. Ada orang tak pandai nak baca map. Satu, jangan mohon sorang-sorang. Kena mohon ramai-ramai. Jom kita naik bas. Rombongan beramai-ramai pergi karaoke. Itu ihdina. Tunjuk kami supaya sampai tepat dalam syurga. Kenapa karaoke? Sebab Habib Jual belum buka. Nanti pukul 10 baru buka. So, ihdina sirat, ihdina. Itu baru ihdina. Ihdina. Ada makhluk yang sedang tunggu kita di atas siratal mustaqim tu. Duduk tau. Iblis duduk kat situ. La'aqudanna. Aku akan duduk kau anda. Duduk. Dan iblis tak guna perkataan jalasa. Jalasa ni duduk. Jalasa ni duduk. Tapi kenapa tak kata duduk, jalasa? Kenapa kata kau ada? Kerana kau ada perbuatan duduk selepas berdiri. Daripada berdiri, kita duduk. Itu kau ada. Jalasa adalah duduk selepas baring. Daripada baring, kita bangun duduk. Apa beza? Ada beza besar, tuan-puan. Ada beza besar. Selalunya baring adalah, kita buat apa baring? Tidur. So, bangun dari tidur,
Kan perkara pertama kita duduk. Duduk baring dari tidur ni, dia bukannya perbuatan yang apa nama dia tu, komprehensif, bukan. Dia bukan perbuatan yang produktif. Baru bangun, duduk, kan dia mamai lagi, masih tak buat apa-apa lagi, masih loading, blur lagi, apa nak buat ni. Berbanding kalau kita dah bekerja, jalan-jalan, duduk. Kan dah buat kerja, duduk tu untuk apa? Untuk berfikir. Kita dah cergas. Kita dah buat sesuatu. Duduk mungkin untuk berehat. Apa masih berfikir? So Allah tidak sebut perkataan yang tidak produktif dalam Quran. Allah tak guna jalasa, tapi Allah guna qa'ada. Jalasa ada disebut, tapi dalam bentuk yang proaktif. Majlis. Hebat. Quran hebat. Allah tak guna perkataan yang tak produktif, tidak proaktif dalam Quran. Aku pasti akan duduk dan tunggu dekat tengah jalan untuk gelincirkan mereka. So kita perlu bantuan terutamanya dari Allah dan perlu panduan dari Allah untuk lalui jalan yang lurus. So next time kita nak kenal Siratal Mustaqim ni apa dia. Siratal Mustaqim ni apa dia. Untuk hari ini yang paling penting adalah panduan yang kita perlu, perkara yang paling utama supaya Allah pandu kita dari satu poin kehidupan ke satu poin kehidupan sampailah masuk syurga. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang sudi bersama kita di kuliah duha pada pagi ini untuk mentadabbur surah Al-Fatihah, dan kita masih ada baki 2 ayat lagi untuk diteruskan. Jadi dalam ini kita ikrar untuk mentauhidkan Allah SWT, memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Jadi lafaz pengakuan kepada Allah hanya kita itu untuk menyembah, memohon hanya kepada Allah, mengakui keagungan dan kebesaran Allah SWT. Dan terus kita berusaha melipat gandakan amalan kita. Semoga kita terus dipandu sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini dan terus mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teruskan bersama dengan kuliah Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri untuk ayat-ayat seterusnya dalam surah Al-Fatihah di kuliah akan datang. InsyaAllah kita dipertemukan lagi. Dan sekali lagi syukran jazilan untuk Ustaz dan juga para jemaah. Dan pada hari ini kuliah kita pada pukul 5 petang bersama dengan Imam Masjid Al-Qudus Imam Farid Syari, itu untuk kuliah hadis 40 Imam Nawawi. Dan di sebelah malamnya bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, iaitu pengajian bertauhid. Dan 9.15 bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim untuk kelas tadabbur, hukum tajwid dan bacaan al-mu. Jadi teruskanlah sekiranya ada ruang dan peluang, teruskanlah bersama dengan kuliah-kuliah yang telah kita sediakan. Jadi kita jemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.